Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Pensyarah Major Nozila binti Haji Aziz dan yang dikasihi puan-puan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah topik berkaitan kepentingan dan tugas pengacara dan moderator. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai ketua kumpulan, iaitu Muhammad Nur bin Wani, dan kumpulan saya dianggotai oleh Siti Aisyah binti Sawari, Abdul Rashid bin Sa'adun, Muhammad Amirul Aiman bin Zakri, Kartini Fahmiza binti Muhammad Sazli, Muhammad Nasaruddin bin Muhammad Fazli, Sandy anak Nyala, dan Nur Hafiza binti Jamal Zaki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pembentangan topik ini akan dibahagikan kepada 8 bahagian. Bahagian yang pertama ialah pengenalan, bahagian kedua tugas pengacara majlis, bahagian ketiga tugas moderator, bahagian keempat kriteria pengacara majlis yang baik, bahagian kelima kriteria moderator yang baik, bahagian keenam perbezaan tugas antara pengacara majlis dan moderator, bahagian ketujuh cabaran dan halangan untuk menjadi pengacara majlis dan moderator yang baik, bahagian ke-8 kesimpulan topik pembentangan kami. Seterusnya, saya akan menyerahkan sesi ini kepada rakan penyampai saya dan diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami topik pembentangan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid bin Sa'adun 283375 akan menerangkan mengenai definisi pengacara majlis dan definisi moderator. Dalam mana-mana majlis atau program yang rasmi atau sebaliknya, kita sering melihat atau mendengar sama ada di dalam media atau secara langsung di tempat tersebut bercakap-cakap dengan lawak yang menghibur dan menyampaikan maklumat kepada khalayak ramai atau yang terlibat dalam majlis atau program tersebut. Walaupun pengacara majlis dan moderator merupakan individu yang sangat berbeza, terutama daripada sudut skop tugasan dan peranannya, tetapi ia masih lagi duduk dalam satu bumbung, iaitu bidang pengacaraan seperti yang diperkatakan oleh Stonehouse 2015. Namun begitu, Gupit pada 1986 berpendapat bahawa ia merupakan satu bidang dalam pengucapan awam. Hari ini, bidang pengacaraan tidak asing lagi, malah digemari oleh kebanyakan orang muda, tidak kurang juga golongan veteran yang meminatinya. Memandangkan ia merupakan bidang kerjaya yang dilihat gah dan mempunyai statusnya tersendiri, apatah lagi sangat sinonim dengan satu kerjaya yang popular pada hari ini. Bidang ini seringkali dipopuleri oleh individu yang berbakat dan mempunyai penampilan yang menarik, terutama artis, pelawak, pelakon, penyanyi dan pengamal media, seperti yang diperkatakan oleh Adaso pada 2018. Namun begitu, bakat dan penampilan bukanlah satu-satunya indikator atau ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan dalam menjadi pengacara majlis dan moderator yang terbaik dalam mengacarakan sesuatu program atau majlis. Apa-apa pun, masih ramai yang keliru dan tidak jelas serta masih melihat definisi yang agak cetek dan sempit, terutama dalam merungkai persoalan apa itu pengacara majlis dan apa itu moderator. Oleh hal yang demikian, penulisan ini terarah kepada menerangkan lebih mendalam tentang definisi pengacara majlis dan moderator terutama dari segi bahasa. Bukan itu saja, ia juga memfokus kepada menerangkan lebih mendalam tentang tugas, ciri-ciri yang baik, perbandingan kedua-dua profesion ini serta cabaran dan halangan dalam kerjaya ini pada bahagian-bahagian berikutnya. Definisi pengacara majlis. Definisi pengacara majlis boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Antaranya berdasarkan perspektif kamus dan istilah yang telah diputuskan maknanya oleh ahli bahasa. Pengacara majlis berdasarkan Cambridge Dictionary adalah orang yang tugasnya memperkenalkan penghibur dalam rancangan televisyen dan media-media seumpamanya. Manakala berdasarkan kamus Merriam-Webster adalah seseorang yang bertindak sebagai pengacara untuk program hiburan dan yang mengemudi majlis tersebut. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, juga memaknakan perkataan ini dengan seseorang yang mengetuai atau mengendali sesuatu majlis atau program. Oleh hal yang demikian, dilihat dari sudut leksikal, istilah ini daripada pelbagai sumber yang telah dikemukakan mempunyai makna yang hampir sama dan sepakat bahawa pengacara majlis ini adalah seorang individu yang kerjanya atau tugasnya atau peranannya mengendalikan sesuatu majlis atau acara atau program yang lebih berbentuk hiburan. Kita beralih pada definisi moderator. Definisi moderator sama juga halnya dengan definisi, ia sudah pasti boleh dilihat daripada pelbagai perspektif.
Antaranya yang paling asas adalah berdasarkan pandangan bahasa. Moderator berdasarkan Cambridge Dictionary adalah orang yang cuba membantu orang lain mencapai kata sepakat. Manakala berdasarkan Kamus Merriam-Webster adalah orang yang mempengerusikan perhimpunan, persidangan, mesyuarat, perbincangan dan menimbangtara sesuatu atau orang tengah. Menurut Oxford Dictionary, ia merupakan orang yang tugasnya membantu orang lain atau sekumpulan manusia yang tidak bersetuju untuk mencapai persetujuan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula, moderator adalah orang yang mengendalikan, mengawal dan sebagainya dalam perbincangan dan lain-lain bentuk program atau majlis atau acara supaya dapat mencapai kata sepakat. Oleh hal yang demikian, dilihat dari sudut leksikal, istilah ini daripada pelbagai sumber telah dikemukakan mempunyai makna yang hampir sama bahawa moderator ini adalah seorang individu yang kerjanya atau tugasnya atau peranannya mengendalikan sesuatu majlis atau acara atau program dengan tujuan yang serius dan lebih kepada permasalahan dan penyelesaian serta bersifat ilmiah, bukan untuk tujuan hiburan seperti skop pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Asia binti Sawari, nombor metrik 2832. Tugas pengacara majlis iaitu seseorang yang mengendali sebuah majlis, tak kira majlis rasmi ataupun tidak rasmi, yang dipertanggungjawab dan berkuasa sebuah majlis tersebut. Tugas pengacara majlis ada 3. Yang pertama, mengawal serta memimpin perjalanan sebuah majlis dengan memulakan sebuah majlis dan juga menamatkan majlis tersebut dengan bekerjasama dengan urus setia, sama ada perancangan dirancang ataupun tidak rancang, memastikan majlis tersebut berjalan dengan lancar. Yang kedua, membuat pengumuman kepada tetamu yang hadir dengan memberi maklumat dan informasi yang tepat, tak kira sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Selalunya tidak rasmi perkara yang tidak dijangka seperti pengumuman kenderaan perlu dialihkan dan juga barang yang hilang dan sebagainya. Yang ketiga, memanggil serta mempersilakan mereka mengambil bahagian dalam acara majlis. Selalunya pengacara akan mengingatkan kepada peserta supaya bersedia dan ke hadapan. Ketika pengacara memanggil, mereka akan berdiri ke hadapan dan melanjutkan majlis tersebut dengan lancar. Terima kasih. Hai semua, salam sejahtera. Saya Sandy Anak Nyala, nombor metrik 283547. Saya akan mengupas tentang tugas seorang moderator. Tugas moderator yang pertama adalah menjadi pembimbing sesebuah sesi ataupun majlis. Tugas moderator bermula sebaik sahaja majlis diserahkan oleh pengacara majlis kepada moderator sehinggalah majlis selesai. Tugas yang kedua adalah membuka dan menjelaskan latar belakang majlis ataupun tajuk ataupun topik berserta dengan tujuan sesebuah majlis ataupun acara dijalankan. Biasanya moderator akan menerangkan perjalanan majlis ataupun tujuan majlis secara ringkas dan tepatlah. Biasanya penerangan ini yang akan menentukan pembawaan majlis tersebut. Yang ketiga adalah menjelaskan susunan ataupun atur cara sesebuah majlis. Setelah penerangan ringkas diberikan, biasanya moderator dia akan menyuruh peserta ataupun panel merujuk kepada atur cara yang telah disediakan oleh pihak penganjur lah. Yang seterusnya adalah memperkenalkan ahli panel ataupun jemputan bersama orang-orang yang terlibat secara langsung dalam sesebuah majlis. Ahli panel akan diperkenalkan terlebih dahulu. Setelah itu barulah moderator akan memperkenalkan orang-orang yang tertentu yang terlibat secara langsung di dalam majlis tersebut. Adalah tugas untuk mendapatkan latar belakang tersebut amatlah penting agar tiada berlaku kesilapan semasa moderator memperkenalkan ahli jemputan kepada para peserta lah. Yang kelima adalah membimbing sesi soal jawab di antara ahli panel dengan jemputan. Peranan ini perlu agar majlis ataupun atur cara berjalan secara teratur. Moderator dia akan menjadi pengantara di antara panel dengan jemputan. Kebiasaannya moderator dia akan rangka dahulu soalan daripada jemputan dan jawapan yang akan dijawab oleh panel supaya soalan dan jawapan tidak lari daripada topik yang
dibincangkan. Yang keenam adalah mewujudkan suasana aktif di antara ahli panel dengan peserta. Tugas ini adalah antara tugas moderator yang paling mencabar kerana di sini moderator memainkan peranan agar majlis tersebut nampak happening. Moderator dia harus bijak memastikan terjadinya komunikasi dua hala di antara peserta dengan jemputan. Yang ketujuh adalah memastikan majlis yang dijalankan menepati waktu. Di sini moderator dia harus bertindak sebagai timer ataupun penjaga masa. Kebiasaannya penjagaan masa ini akan diselitkanlah di dalam sesuatu majlis yang melibatkan tetamu kehormat ataupun siaran secara langsung lah, supaya masa tak drag terlalu lama. Yang ke-8 adalah memastikan sesuatu majlis sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan terkawal lah. Jika ada berlaku keadaan di luar jangka, contohnya majlis menjadi tegang, moderator dia haruslah bijaklah mengawal suasana agar majlis kembali kepada normal semula lah, supaya tak wujud situasi tegang di antara ahli panel dengan peserta sehingga mewujudkan keadaan yang tidak selesa. Okey, yang ke-9 adalah membuat sesuatu keputusan secara ilmiah sekiranya majlis ataupun acara yang dijalankan kurang mendapat sambutan. Di sini moderator dia harus bijak untuk membawa ataupun mewujudkan interaksi secara langsung di antara peserta dengan panel lah. Yang terakhir adalah membuat penutupan dan kesimpulan lah daripada majlis yang telah dijalankan. Itu merupakan perkara terakhir lah, dan kebiasaannya akan dilakukan oleh moderator sebelum menyerahkan semula majlis kepada pengacara majlis. Assalamualaikum, saya Kartini Famiza binti Muhammad Syazali, nombor matrik 283190. Saya akan menerangkan kriteria majlis pengacara yang baik. Kriteria pengacara majlis yang baik. Pengacara majlis boleh dirumuskan sebagai satu pengacara yang sangat penting dalam proses pelaksanaan majlis. Melalui pengacara yang profesional dan sistematik, sesuatu majlis dapat dirancang dan diuruskan dengan lancar dan sempurna. Untuk mewujudkan majlis yang harmoni dan beretika, tadbir urus majlis mestilah mematuhi pantang larang dan peraturan yang dikenali sebagai protokol. Protokol juga boleh ditakrifkan sebagai peraturan-peraturan dalam istiadat rasmi dan merupakan satu set peraturan dan adat untuk mengawal kerasmian, ketertiban, kesopanan, kehemahan dan keharmonian dalam melaksanakan perkhidmatan dalam hubungan luar atau pelaksanaan sesuatu majlis. Protokol amat penting dalam sesuatu majlis kerana protokol masa kini dianggap sebagai peraturan-peraturan yang telah diterima oleh semua pihak, sama ada amalan hubungan antarabangsa, hubungan harian dalam masyarakat atau dalam pelbagai istiadat atau majlis rasmi dan bukan rasmi yang berbentuk formal. Terdapat beberapa ciri kriteria pengacara yang baik adalah pengacara majlis perlulah bijak mengetahui penyusunan pengucapan mengikut SOP, tata cara dan juga protokol yang betul. Sebutan pengacara perlu terang, jelas dan tidak pelat. Kelajuan percakapan perlu dikawal supaya tidak terlalu laju dan tidak terlalu lambat dan boleh didengar oleh tetamu. Intonasi perlu bersesuaian dengan situasi majlis. Konsep berduet iaitu pengacara lebih dari seorang. Contohnya, pengacara majlis lelaki dan wanita yang berduet. Peranan bagi pengacara lelaki ialah untuk membuka dan menutup majlis, manakala bagi pengacara wanita ialah untuk menyerikan majlis tersebut. Selain itu, tugasnya adalah untuk membantu pengacara lelaki bagi dalam menguruskan pengacaraan, iaitu bersedia dari segi mental dan fizikal. Pengacara tersebut tidak boleh hadir ke sesuatu majlis dalam keadaan emosi yang tidak stabil kerana mereka perlu mengacara dalam keadaan yang tenang sambil mempamerkan wajah ceria dan berseri dengan senyuman di wajah. Kadang-kala, majlis yang dikarang pada kertas berlaku perubahan di saat-saat akhir ataupun situasi yang bermasalah seperti terdapat berlakunya masalah teknikal. Oleh itu, sifat sabar yang tinggi haruslah ada pada seseorang pengacara. Contohnya, pengacara perlulah mengetahui tata cara imej berpakaian, adab peraturan, adab berprotokol, seperti susunan hormat, susunan tempat duduk, cara berdiri yang betul, cara berbahasa dan cara berdiri. Ketika menghadapi situasi yang tidak diduga, pengacara perlulah
sentiasa kekal tenang dengan mempamerkan wajah yang ceria dengan senyuman di wajah seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sekiranya seorang tersebut mempunyai darah gemuruh, mereka tidak boleh untuk mengacara majlis kerana mereka akan sentiasa gemuruh. Oleh itu, mereka perlulah mengawal emosi gemuruh mereka dengan beberapa latihan dan mengawal percakapan agar tidak tersasul dan tergagap-gagap ketika mengacara. Untuk mengelakkan kekeliruan ketika mengendalikan sesuatu majlis adalah dengan memberikan salinan teks pengacara kepada pihak penganjur, pihak pengurus pentas, juru teknik yang bertugas dan seterusnya ialah EJK, hadiah dan cendera mata. Pengacara perlu mempunyai suara yang jelas, merdu dan unak didengar agar dapat menaikkan lagi suasana majlis tersebut. Pengacara haruslah mengetahui majlis apa yang akan dikendalikan sebelum majlis berlangsung. Pengacara harus membuat rujukan tentang majlis apa yang akan dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 283206 Muhammad Amirul Aiman bin Zakri. Antara ciri-ciri moderator yang baik adalah bersikap tegas. Hal ini bermaksud apabila berada di sesuatu tempat mesyuarat atau perbincangan mengenai apa-apa tajuk, setiap moderator seharusnya mempunyai sikap tegas dalam setiap perbincangan. Jika ada para peserta yang menjalankan perbincangan di luar tajuk, sebagai moderator seharusnya memainkan peranan secara tegas supaya perbincangan tersebut bersesuaian dengan tajuk yang ingin dibincangkan. Selain itu, memahami tajuk yang ingin dibincangkan. Sebagai moderator seharusnya memahami dengan sebaiknya tajuk yang ingin dibincangkan supaya tajuk tersebut dapat difahami dengan jelas oleh para peserta yang hadir dalam perbincangan. Ini bagi mengelakkan perselisihan faham di saat perbincangan dijalankan. Di samping itu, sebagai moderator seharusnya mempunyai suara serta intonasi yang jelas agar setiap para peserta yang hadir dapat memahami tajuk serta isi kandungan dan lain-lain perbincangan yang ingin disampaikan oleh moderator. Suara yang kurang jelas juga akan menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan kurang difahami oleh para peserta. Keadaan suasana yang aman serta kondusif dalam perbincangan juga amat penting dalam menjaga suasana dalam sesi perbincangan. Suasana ini akan mempengaruhi emosi serta perasaan para peserta. Akhir sekali, sebagai moderator seharusnya menerapkan disiplin yang ketat dalam sesi perbincangan. Setiap para peserta mesti mematuhi peraturan semasa sesi perbincangan dijalankan agar perbincangan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa sebarang gangguan yang mana bersesuaian dengan topik yang ingin dibincangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nasruddin bin Muhammad Fazil dari kumpulan 6 nombor metrik 283477. Mungkin anda bertanya, apakah perbezaan tugas di antara pengerusi majlis dan juga moderator? Kedua-duanya mempunyai fungsi yang sangat berbeza. Pengerusi majlis atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai Master of Ceremony MC memainkan peranan yang sangat penting dalam memimpin dan membawa sesuatu acara daripada bermulanya sesuatu majlis itu sehinggalah berakhirnya majlis tersebut. Kebiasaannya, pengerusi majlis akan membaca word by word daripada ketibaan VVIP itu sehinggalah VIP itu pulang. Berbeza pula dengan moderator. Tugas seorang moderator adalah mengendali dan mengawal sesi temu bual atau perbincangan agar berjalan dengan lancar. Kebiasaannya, moderator ini lebih spontan dan santai dalam bertanyakan soalan serta interaksinya bersama penonton. Jadi, kita perlu tahu cara bagaimana bertanya soalan dengan betul, intonasinya yang betul dan juga ianya berbeza dengan skrip MC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Pensyarah Meja Nozila binti Haji Aziz dan yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Muhammad Nur bin Rohani akan membentangkan topik berkaitan cabaran dan halangan untuk menjadi pengacara majlis dan moderator yang baik. Antara cabaran tersebut, yang pertama, kemudahan peralatan yang tidak lengkap. Yang kedua, tahap kecenderungan minat. Yang ketiga,
penyediaan skrip. Yang keempat, gaya intonasi yang tidak mahir. Yang kelima, tempoh masa persediaan. Dan yang keenam, tahap kemahiran penggunaan teknologi. Kemudahan peralatan yang tidak lengkap akan secara langsung menjejaskan pelaksanaan sesebuah majlis. Ini secara tidak langsung akan menjejaskan peranan moderator ataupun pengacara majlis. Sebagai contohnya, sekiranya mikrofon tidak berfungsi ataupun ketiadaan rostrum, maka amat sukarlah bagi seorang pengacara majlis atau moderator untuk menjayakan tugas-tugasnya. Tahap kecenderungan minat juga akan memainkan peranan dalam melaksanakan peranan sebagai pengacara majlis dan moderator yang baik. Sekiranya seseorang individu itu tidak berminat tetapi diberikan peranan untuk menjadi seorang pengacara majlis atau moderator, sudah pasti ia tidak akan mendapat melaksanakan peranan tersebut, malah akan mengganggu perjalanan sesebuah majlis. Sehubungan itu adalah amat wajar bagi seseorang individu yang dilantik menjadi pengacara majlis atau moderator perlulah menghayati tugas-tugas tersebut agar tidak menjejaskan majlis rasmi yang akan berlangsung. Penyediaan skrip juga memainkan peranan supaya pengacara majlis atau moderator dapat mengikuti tentatif-tentatif program yang telah diaturkan. Sekiranya terdapat perubahan, perlulah dimaklumkan kepada pengacara majlis atau moderator supaya tidak mengganggu gugat perjalanan sesebuah program. Gaya intonasi yang tidak mahir juga akan menyebabkan perjalanan sebuah majlis akan menampak suram dan tiada keceriaan. Sehubungan itu, seorang moderator ataupun pengacara majlis perlulah menguasai tahap gaya intonasi bahasa yang tinggi supaya dapat menarik minat tumpuan audien ataupun penonton ketika majlis tersebut. Sekiranya intonasi yang digayakan adalah mendatar, pasti suasana akan menjadi sangat tidak menarik dan mungkin penonton akan beredar lebih awal. Tempoh masa persediaan juga merupakan cabaran kepada seorang moderator ataupun pengacara majlis. Sebagai contohnya, sekiranya majlis itu akan berlangsung dalam tempoh masa yang cepat, maka seorang moderator atau pengacara majlis akan menghadapi kekurangan masa untuk menyiapkan skrip ataupun berlatih intonasi bahasa. Dalam aspek untuk menjadi pengacara majlis atau moderator yang baik, perlulah seseorang itu menguasai tahap penggunaan teknologi supaya apabila berhadapan dengan gadget-gadget teknologi yang canggih, maka peralatan tersebut dapat digunakan sepenuhnya dan memberi impak yang positif sebagai seorang pengacara majlis ataupun moderator yang diberikan peranan dalam sesebuah majlis. Berdasarkan cabaran-cabaran dan halangan yang telah dikupas sebentar tadi, maka perlulah diingat, sekiranya untuk mengatasi cabaran dan halangan-halangan tersebut, seseorang pengacara majlis ataupun moderator perlulah menjiwai peranan tugas yang telah diberikan supaya dapat menyampaikan watak sebagai pengacara majlis ataupun moderator dengan lebih berkesan. Hanya dengan menjiwai watak-watak seperti itu, barulah boleh mengatasi masalah-masalah dan halangan-halangan yang dikupas sebentar tadi. Sekiranya masih tidak berfikiran secara positif, maka cabaran yang dikupas sebentar tadi akan menjadi tembok halangan kepada seseorang individu untuk menjadi pengacara majlis ataupun moderator yang baik. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nur Hafizah binti Jamal Zaki. Nombor matrik saya 283511. Saya akan membentangkan mengenai kepentingan moderator majlis dan pengacara. Kepentingan tugas pengacara dan moderator majlis. Pengacara dan moderator majlis merupakan seseorang yang penting dalam sesebuah majlis dan mereka perlu peka dengan keadaan sekeliling. Pengacara majlis dan moderator perlu mempelajari cara-cara untuk menarik perhatian para hadirin dan mereka juga perlu mempelajari cara-cara untuk mengawal gugup di hadapan khalayak ramai. Mereka juga perlu mahir dalam kemahiran merancang, menyedia dan menyemak skrip secara spontan dan juga mereka perlu dalam keadaan yang
mengetahui isu-isu semasa agar dapat diketengahkan ketika majlis yang berlangsung.